Sementara kita tunggu masuk waktu solat fardu Jumaat, sama-sama kita dengar hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada bab yang ke-63, Babu Khairil Jiran, bab pada menyatakan sebaik-baik jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala di atas segala nikmat, kurnia, limpah, hidayah, taufik daripada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya, menantikan masuknya waktu solat fardu Jumaat untuk kita kerjakan solat Jumaat yang sebelumnya kita akan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebagai peringatan kita, sebagai perhimpunan hari raya mingguan umat Islam yang berhimpun di hari Jumaat yang mulia, penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan sentiasa kita diiringi dengan rahmat, dengan berkat, dengan taufik, hidayah, petunjuk, penjagaan daripada Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat mengisi umur masa-masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan melaksanakan amalan saleh dan ketaatan kepadanya, sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Mudah-mudahan sentiasa Allah Ta'ala memberikan ruang peluang untuk menerima taubat dan memberikan pengampunan kepada kita selagi hayat di kandung badan, dan memberikan kita redha dan rahmat daripadanya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sementara kita tunggu masuk waktu solat fardu Jumaat, sama-sama kita dengar hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada bab yang ke-63, Babu Khairil Jiran, bab pada menyatakan sebaik-baik jiran. Wa anhu bihi qala haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Haywah qala akhbarana Shurahbil ibn Sharik annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubali yuhaddithu an Abdullah ibn Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairu jirani 'indallahi khairuhum li jari. Daripada Sayyidina Abdullah ibnu Amrin ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Sahabat ni merupakan dua beranak yang merupakan sahabat Nabi SAW. Sayyidina Amru bin Al-As adalah sahabat Nabi. Anaknya nama Abdullah, pun sahabat Nabi juga. Jadi bila dua beranak sahabat Nabi, maka bila kita sebut namanya, kita akan sebut di hujungnya dengan radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada mereka berdua. Berdua tu sebab Abdullah pun sahabat Nabi
Amru ibnu Al-As pun sahabat Nabi. Dan kedua-duanya juga banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menarik kisah yang diriwayatkan berkenaan dengan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma adalah sebuah hadis yang masyhur menceritakan satu peristiwa ketika mana beliau duduk dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah duduk dalam majlis Nabi. Kemudian tiba-tiba Nabi mengucapkan, tu dia, ahli syurga datang, ahli syurga datang. Penghuni syurga datang. Maka orang sahabat yang ada dalam majlis tu tengok ke pintu. Bila tengok ke pintu, didapati seorang Ansar masuk ke masjid Nabi. Seorang Ansar yang janggutnya masih basah dengan wuduk, dan di tangannya pula dia bawa selipar. Macam kita biasa pergi umrah lah, kita selipar sini, masjid tinggal kat luar. Kalau pergi sana, Masjid Nabawi ke Masjid Haram ke, kita semayang selipar bawa masuk sekali. Dia letak dekat dengan kita, sama ada di rak kasut ataupun kita letak dekat dengan kita waktu kita solat, sebab luah masjid tu lah. Dan juga biasa dia bawa masuk selipar tu bersama-sama dengan kita. Bahkan Nabi kita SAW juga ada ahli khidmat khusus yang pegang selipar Nabi SAW. Antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang orangnya kecil aja, kecil molek. Kan betisnya tu pernah diketawakan oleh sahabat-sahabat yang lain sampai Nabi marah. Nabi kata, jangan main-main kamu nak mengejek-ngejek Abdullah bin Mas'ud ni, betis kecil, tak macam orang Arab lain lah. Badan besar-besar. Abdullah bin Mas'ud ni betis dia kecil. Sebab betis dia kecil, dia khidmat dengan selipar Nabi, maka dia akan sarung masuk selipar Nabi tu di lengan dia. Jadi dia jaga selipar Nabi, tolong khidmat dengan selipar Nabi, bawa masuk dalam majlis. Bila Nabi habis majlis, maka dia akan bawa semula dan keluarkan daripada tangan dia, letak, dan Nabi pakai sarung. Itu ahli khidmat selipar kepada seliparnya junjungan Nabi SAW, Ibnu Mas'ud. Jadi kok mana pergi ke Ibnu Mas'ud tadi? Sahabat pernah mengatakan bahawa makna tengok betis dia kecil, tertawa mereka. Nabi kata, kamu jangan main-main, betis kecil ni pahala dia besar lagi daripada gunung Uhud. Nabi bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ceritanya lelaki Ansar tadi masuk dalam keadaan dia bawa selipar, janggutnya masih basah dengan wuduk. Tapi sebelum tu Nabi sabdakan kepada sahabat yang lain yang ada dalam majlis tu, ahli syurga datang, ahli syurga datang. Maka mereka tengok hanyalah seorang Ansar yang orang biasa lah, kita katakan macam jemaah surau biasa lah. Lalu keesokan harinya sama juga, Nabi SAW tengah-tengah majlis sabdakan perkara yang sama. Tu ahli syurga datang, ahli syurga datang. Bila sahabat tengok orang yang sama semalam dengan keadaan yang sama, begitu juga hari yang ketiga, 3 kali. Bila Nabi SAW menyebutkan perkara yang sama, ahli syurga datang. Maka ni perawi hadis yang kita nak baca hari ni, Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, terdetik hati dia. Apa specialnya sahabat ni? Sampai Nabi 3 hari turut-turut Nabi kata dia ahli syurga, mesti ada amalan special. Jadi sifat sahabat ni, mereka berkejar-kejaran pada perihal akhirat. Kalau perkara dunia mereka tak cemburu sikit pun. Tapi bila tengok ada orang lebih dalam bab akhirat, maka mereka akan kejar. Dia akan cemburu. Itu sifat sahabat yang kita kena contohi. Patut benda dunia kita tak payah iri hatilah. Ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang. Itu biasa je. Tapi yang patut kita cemburukan, kalau ada orang yang beramal lebih daripada kita. Ini sampai Nabi sendiri cakap dia ahli syurga ni, special sangat ni amalan dia. Jadi Sayyidina Abdullah Amru Al-As radhiyallahu anhuma nak tahu ni apa amalan dia yang special sampai Nabi kata dia ahli syurga. Maka selesai daripada majlis tu, Sayyidina Abdullah ikut balik ke rumah, ikut lelaki ni tadi. Jadi bila balik ke rumah, dia pun minta bertamu kepada tuan rumah tadilah, lelaki Ansar yang Nabi sebut ahli syurga tadilah.
Dia minta, boleh tak aku nak bertamu di rumah kamu selama 3 hari sebab aku ada selisih faham sikit dengan ayah. Ada bergaduh sikit dengan ayah, jadi aku keluar rumah nak minta tempoh bertenang. Dan daripada situ juga kita tahu, ya, hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan seorang Muslim dengan Muslim yang lain tak boleh bermasam muka, tak bertegur lebih daripada 3 hari. Ya, kenapa perlu ada 3 hari tu? 3 hari tu untuk bagi cool down. Kalau ada perselisihan faham, bertegang leher, bertegang urat, bergaduh, kena ada masa cool down. Jadi masa cool down tu tengah panas-panas tak boleh bawa bincang. Jadi bagi dua-dua pihak tu boleh berfikir panjang sikit, boleh tempoh bertenang. 3 hari tu cukup lah untuk tempoh bertenang, untuk cari titik perdamaian sepatutnya. Jadi seorang Muslim jangan bergaduh lebih daripada 3 hari masam muka tak bertegur. Kita bukan dekat 3 hari, 30 tahun. Kan 3 generasi sampai anak cucu tak dibaginya berhubung dengan orang yang pernah dia ada masalah. Dendamnya banyak sangat orang Melayu ni. Jadi masalah. Jadi dia kata, aku bergaduh dengan ayah aku 3 hari. Aku bergaduh dengan ayah aku, jadi aku minta aku tak duduk dengan ayah aku kejap, aku nak tumpang rumah kamu 3 hari. Tujuan dia sebenarnya bukan apa namanya sebab bergaduh dengan ayah pun. Tujuan dia nak duduk dengan orang tu dan tengok apa amalan dia yang special sampai Nabi kata dia ahli syurga. Jadi setelah duduk bersama-sama, orang tu pun terima, dia sebagai tetamu, dan diberi makan, diberi tempat tidur dan sebagainya. Dia pun perhati amalan orang ni. Kot lah tahajud dia tak tidur malam sampai 300 rakaat ke kan. Amalan-amalan special lah, kot tiap-tiap hari dia perhabis Quran 30 juzuk ke apa ke. Tapi ternyata yang dia lihat hanyalah amalan-amalan biasa saja. Sepanjang hari tu biasa je. Macam orang lain juga. Semayang waktu, berjemaah, ada sikit-sikit campur semayang sunat. Malam-malam tidur je, tak ada pula bangkit tahajud sepanjang-panjang malam. Adalah terjaga-jaga sikit, dia bacalah zikir-zikir sikit, lepas tu tidur balik. Sampai kata Sayyidina Abdullah, hampir-hampir saja aku meremehkan amalan orang ni. Maksudnya, tang mana boleh jadi ahli syurga amal macam ni je? Orang lain buat juga. Sampai Nabi boleh sebut dia ahli syurga. Jadi akhirnya dia tak tahan. Dia pun bagi tahu pada orang Ansar ni tadi, sebenarnya aku nak berterus terang, yang aku minta bertamu 3 hari ni bukanlah kerana aku bergaduh dengan ayah aku. Sebenarnya aku dengan ayah aku tak ada apa-apa pun. Ya, tapi adalah kerana 3 hari berturut-turut Nabi menyebutkan kamu sebagai ahli syurga. Jadi aku nak tahu amalan kamu. Apa yang istimewanya amalan kamu. Maka jawab orang Ansar ni, kamu pun lihat 3 hari kamu duduk dengan aku tak ada amalan apa-apa. Macam biasalah. Aku laksanakan yang wajib, tambah-tambah sikit yang sunat. Macam biasa. Aku tunaikan amalan-amalan yang sepatutnya aku lakukan. Cuma dia kata, cumanya aku tiap-tiap malam, ya, aku akan maafkan semua orang. Dan aku tidak pernah iri hati kepada orang Islam yang lain. Dan aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang lain. Sikit aku tak pernah ada rasa. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, mungkin inilah yang kami tak mampu nak buat. Amalan inilah yang sampai Nabi kata kamu ahli syurga, yang kami tak mampu nak buat. Sikit tak ada dengki kepada orang lain atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Jadi ini hadis yang masyhur berlaku, ya, kepada Sayyidina Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Ayahnya pula, ayahnya Sayyidina Amru bin Al-As. Sayyidina Amru bin Al-As. Juga ada hadis yang masyhur yang berlaku kepada beliau. Ya, di mana satu ketika dalam satu majlis Nabi juga, Sayyidina Amru bin Al-As, ayahnya lah tadi Abdullah kan. Ini cerita ayah dia pula. Amru Al-As radhiyallahu anhu. Beliau duduk dalam majlis Nabi, beliau rasa beliau diberikan perhatian lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terasa dalam majlis tu Nabi duk tengok dia je. Dia rasa macam Nabi sangat memberikan perhatian kepada dia. Lalu lepas habis majlis, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ana khairun am Abu Bakar?"
Ya Rasulullah, antara saya dengan Abu Bakar mana bagus lagi? Tanya compare, bukan calang-calang tu. Sekali yang dia tanya tu antara dia dengan Abu Bakar. Saya dengan Abu Bakar mana bagus lagi? Nabi kata Abu Bakar. Saya dengan Umar, ana khairun am Umar? Saya dengan Umar mana bagus? Nabi jawab Umar. Saya dengan Osman mana bagus? Osman. Saya dengan Ali mana bagus? Ali. Jadi kata saya ditanya lagi, kata Sayyidina Amr bin Al-As, itulah soalan yang paling aku menyesal tanya sepanjang umur hidup aku. Maknanya kalau disebut lagi sampai ke hujung nama sahabat, agak-agaknya nama aku dah sebut semua nama sahabat last kali kot. Kan? Jadi kerana apa hadirnya persoalan begitu, ya, itu antara khususiat ataupun sifat mulia, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila berada di dalam majlis tidak ada seorang pun yang terasa tak dapat bahagian daripada pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pandai dia agih semua pandangan dia pada sahabat-sahabat sampai semua orang rasa special di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma silap Sayyidina Amr bin Al-As ni, dia compare dengan sahabat besar, mana mahu samanya. Kan saya dengan Abu Bakar mana lagi bagus? Dah tentu-tentu Abu Bakar. Kan saya dengan Umar mana lagi bagus? Dah tentu-tentulah Umar. Kan ini khulafa ar-rasyidin, orang-orang yang besar daripada kalangan sahabat. Ini kisah yang berlaku kepada Sayyidina Amr bin Al-As. Baik, hadisnya apa? Kata beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sahabat ataupun teman yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan sahabatnya. Jadi nak tahu nilai persahabatan, mana yang terbaik, yang Allah Ta'ala anggap terbaik adalah orang yang dikira terbaik dia dengan sahabat dia. Teman yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang terbaik dalam melayani atau bermuamalah dengan sahabat dia. Jadi dia jadi satu apa kita panggil syarat ataupun KPI. Nak tahu Allah Ta'ala nilai macam mana kita ni, tengok dulu macam mana kita dengan sahabat kita, macam mana kita dengan teman kita atau orang yang rapat dengan kita. Kalau kita baik dengan kawan kita, maka tinggilah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi KPI dia, ada syarat. Kamu baik dengan kawan kamu, maka di sisi Allah Ta'ala kamu itu adalah teman yang terbaik. Begitu. Sama jugalah dengan perihal-perihal yang lain, sebagaimana hadis Nabi dengan perihal ibu bapa kan. Ridallah fi ridal walidain, samalah. Dijadikan KPI tu. Kamu nak tahu level kamu tu di sisi Allah Ta'ala, pandangan Allah Ta'ala kepada kamu macam mana, tengok dulu macam mana kamu layan mak bapak kamu. Dapat redha mak ayah, dapatlah redha Allah. Baik kamu dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan, maka tinggilah nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis ni juga disebut dua perkara lah. Yang pertama tadi sahabat, dan disebut tentang jiran. Jiran yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan jirannya. Jadi kita ni disuruh untuk berlaku ihsan kepada jiran-jiran, kan? Siapa yang berpegang dengan hadis ini ataupun perkara ini akan mewajibkannya pahala. Jadi siapa yang dapat bahagian yang paling banyak daripada itu, maka paling banyak pula lah, paling besar pula lah pahala dia. Sejauh mana dia baik dengan jiran dia, lagi banyak dia buat baik dengan jiran dia, maka lebih banyak pahala dia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dan Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, laisa husnul jiwari kafful adha, walakinna husnal jiwari ihtimalul adha. Bukanlah buat baik dengan jiran itu, bukanlah jiran yang baik itu adalah yang tidak disakiti. Kita mengharapkan kita nak duduk jadi, maksudnya
orang yang tak disakiti oleh jiran, kan? Barulah kita anggap macam jiran kita tu baik. Kalau jiran tak buat hal dengan kita, oh jiran ni baik. Di Imam Hasan Basri kata bukan itu maksud dia. Jiran yang baik itu walakinna husnal jiwar ihtimalul adha. Jiran yang baik itu adalah jiran yang berjaya menanggung kesakitan. Maksud jirannya menyakiti dia, tapi dia berjaya ihtimal, menanggung kesakitan itu. Jiran yang baik bukan jiran yang tak disakiti maksudnya. Mungkin ada sesuatu perkara yang menyakitkan daripada perlakuan jiran kepada kita. Tapi kata Imam Hasanul Basri, jiran yang baik itu adalah yang berjaya menanggung kesakitan ataupun keburukan yang dibawa oleh jirannya. Jadi begitulah dalam perihal kita yang menerima tu, menerima keburukan jiran itu satu perkara. Tidak memberikan keburukan kepada jiran, itulah satu perkara lagi. Dia boleh tanggung. Sebab ada orang yang memang takkan selesai. Kalau jiran start dulu contohnya, cari pasal. Kalau kita balas dengan dia menyakitkan kita, kita sakitkan dia balik. Sampai bila selesai? Takkan selesai. Melarat. Kan dia akan melarat-larat. Itu yang kadang-kadang kes kecil aja pun. Dahan orang sebelah masuk sikit pagar. Kalau tak betul cara, kan tak betul cara sampai mahkamah tu. Hanya kerana pokok orang sebelah dahannya masuk sikit kepada sebelah. Macam-macam isu lah boleh bangkit. Ni daun gugur pokok-pokok dia, aku yang hari-hari kena sapu, letih lah macam ni. Bangkit isu sapu, letih sapu. Lepas tu isu buah pula. Buah jatuh. Aku yang tanam pokok, dahan tu pergi ke sebelah, buah jatuh, berbuah pula dekat sebelah. Buahnya dia pula kutip. Aku sendiri tak merasa makan daripada pokok aku. Dia je pakat kutip buah. Bergaduh pula pasal buah. Kadang-kadang benda kecil, bukan benda besar-besar. Tapi boleh sampai cerita bawa pengadilan ke mahkamah. Itu cerita dia. Padahal kalau ada tolak ansur, kalau ada perbincangan yang baik, boleh diselesaikan. Peganglah dengan hadis ni. Siapa yang buat disuruh, kita disuruh untuk buat ihsan dengan jiran. Jangan sakitkan hati jiran. Dan kalau jiran sakitkan hati kita, kita berjaya ihtimal, berjaya menanggungnya, maka itu disebut sebagai khairil jiran, sebaik-baik jiran. Kan? Nanti kita akan tengok dalam hadis yang akan datang. Ada cerita tentang doa Nabi. Doa Nabi minta dijauhkan daripada jiran yang buruk. Jiran yang buruk ni Nabi minta jauh bukan kat dunia, tapi di akhirat. Yang Nabi minta jangan bagi jiran buruk tu di akhirat. Sebab apa? Sebab jiran kat dunia ni boleh berubah-ubah. Hari ni dia duduk, mungkin 10 tahun je dia duduk sebelah kita. Lepas tu mungkin dia berpindah. Atau paling kurang pun sampai masa dia meninggal dunia. Atau sampai masa kita sendiri pun berpindah. Sama ada pindah rumah ataupun pindah ke masuk kubur. Kan kalau masuk kubur selesailah. Jiran lain pula hak duduk dalam kubur. Yang dunia tu sekejap ajalah. Kalau dia sakitkan hati kita pun, berapa lama saja tempohnya. Kan berapa lama saja tempohnya. Bab yang ke-64. Babul jaris salih. Bab pada menyatakan jiran yang salih. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit qala hadatsani Jumail an Nafi' ibni Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Daripada Nafi' ibnu Abdul Harith radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, di antara kebahagiaan sa'adah, bahasa Arabnya disebut sa'adah. Apa maksud sa'adah ni? Kata ulama, sa'adah ni maksud dia muawanatul umur al-ilahiyah lil insan ala nailil khair. Bantuan pada perkara-perkara ilahiyah, mana perkara yang dikurniakan oleh ilahi, pada kurnia Allah, lil insan, kepada manusia, ala nailil khair, untuk manusia itu mendapatkan kebaikan daripadanya. Itulah bahagia. Allah bantu bagi pada manusia tu, dengan dibagi itu mempermudahkan urusan dia, kebaikan-kebaikan dapat pada dia. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi kata Nabi ada 3. Sa'adatul mar'il muslim, kebahagiaan bagi seorang muslim ada 3.
Yang pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, kediaman yang luas. Itu membahagiakan lah. Maksudnya tidak sempit kepada apa yang dia berhajat kepadanya. Luas ni subjektif, luas subjektif. Ada orang rumah dia sempit, tak adalah maksudnya luas. 10,000 square feet ke apa rumah dia, bukan maksud dengan luas yang macam tu. Ada orang rumah dia sempit je, mungkin 800 square feet. Rumah pun mungkin sempit lah. Tapi sebab hatinya luas, maka disebabkan luas lapang dadanya, rumahnya yang sempit tadi mudah untuk dia mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ada rumah untuk kita berteduh daripada hujan panas. Ada orang tidur bawah jambatan, tak ada rumah. Kita ada rumah sempit-sempit macam ni pun alhamdulillah. Maknanya walaupun sempit, hati dia luas. Maknanya itu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi wasi' ni tidaklah maksud luas secara fizikal saja, tetapi memanglah orang yang mendapatkan rumah yang kata ulama la yadhiqu amma yahtaju ilaih, tak sempit apa yang dia berhajat kepadanya. Rumah tadi apa yang dia berhajat pada sesebuah rumah, kan? Rumah tu boleh dia ada tempat dia tidur, maknanya dah selesai hajat dia. Rumah tu ada tempat untuk dia besarkan anak-anak dia. Sebab tu yang paling baik sekali kalau rumah minimum 3 bilik. Tu paling minimum lah, yang paling elok lah. Sebab apa? 1 bilik mak ayah, 1 bilik anak lelaki, 1 bilik anak perempuan. Sebab dalam agama kita dah disuruh asing dah. Anak-anak umur 10 tahun, lelaki perempuan dah kena asing. Dan kita pun pernah sebut sebelum ni, kadang-kadang di sebahagian tempat-tempat yang PPR dan sebagainya, yang rumahnya agak sempit, 1 bilik contoh. Rumah 1 bilik, anak pula 12 orang. Jadi semua keadaan beraktiviti di satu tempat. Itu mudah berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Mak ayah pun aurat tak tentu hala, adik-beradik, anak lelaki, anak perempuan. Jadi itu boleh jadi asbab untuk berlakunya sumbang mahram dan sebagainya. Dan memang ikut kajian di jabatan-jabatan kebajikan dan sebagainya, bila kita tengok antara punca sumbang mahram tu adalah itulah, aktiviti tu tak dikawal dengan pengasingan yang macam tu. Kakak buka aurat depan adik, begitulah. Maknanya mak dan ayah pun kadang-kadang hubungan suami isteri, anak-anak nampak apa benda. Jadi masalah. Sebab tu rumah yang tadi yang kita berhajat dengannya untuk menutupi perkara-perkara yang minimum untuk keluarga boleh beraktiviti, maka itu bahagia. Kan anak lelaki tak campur anak perempuan, mak ayah pun dia ada waktu-waktu privasi dia yang tak nak diganggu oleh anak-anak. Kalau ada waktu-waktu macam tu, bahagia. Kalau tak, susah nak urus, kan, susah nak urus. Jadi ini termasuk daripada al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kalaupun tidak keluasannya itu, maknanya luas hati orang yang memiliki ataupun duduk di rumah tu. Tak semestinya rumah beli, dapat rumah boleh bayar sewa, itu termasuk daripada maskanul wasi'. Dia mampu bayar sewa bulan-bulan, tak buat hal dengan tuan rumah. Ada rumah sewa yang dia sewakan, dapat penyewa yang tak buat hal, semua tu bahagia. Kan, semua tu bahagia. Jadi maskan al-wasi'. Kalau kita ada rumah sekalipun, ada dapat boleh dapat aset ataupun income daripada rumah yang kita sewakan, tapi dapat penyewanya, Allahu Akbar. Orang panggil istilah dia penyewa dari neraka. Istilah ada tajuk artikel saya baca, penyewa dari neraka. Sewa rumah tak bayar, rumah dirosakkan, lepas tu macam-macam benda lah. Nak halau keluar pun, nak suruh keluar, kalau tak nak bayar sewa, keluarlah, bagilah orang lain. Tak nak, sampai kena bawa polis, sampai itu ini, macam-macam. Kan, jadi benda tu kan buat pening. Jadi bila ada perkara-perkara yang tadi tidak sempit kita pada perkara yang kita berhajat padanya, maka itulah kebahagiaan. Okey, yang pertama. Yang kedua, ini adalah syawahid bab lah. Wal jarus salih. Antara perkara yang membahagiakan orang Islam adalah jiran tetangga yang soleh. Jiran yang soleh ni memang membahagiakan kita. Kalau dapat jiran yang baik-baik, senang banyak benda lah. Minta tolong pun senang, kan? Maknanya keluar pun, bila selisih dekat luar tu senyum. Ada apa-apa boleh tegur, boleh sembang. Kalau ada masalah pun, boleh minta tolong. Macam jiran saya sebelah bela kucing contoh. Kucing-kucing mahal lah kucing dia. Ligat kucing dia. Dia dah tutup habis dah rumah dia, tapi satu ketika tak tahulah keluar juga kucing dia tu.
Jadi ada jiran lain yang perasan. Ustaz, tu bukan kucing orang sebelah. Lah tu, tengok ligat berlari tu. Hari tu dah pernah hilang sekali dah. Kan ribu harga tu, bukannya harga barang murah. Saya ni nak kena pergi hantar isteri saya ni, jiran sebelah lain tu yang nampak kucing tu. Macam mana? Tak apalah, saya pun ada masa ni, saya tunggulah, saya tengok kejap kucing tu. Kan, kita telefon dia, tengok tak ada tuang kat rumah. Ni, kucing kau keluar ni. Aku dah tutup dah, kata kok mana pula dia keluar. Kan tadi terlupalah tutup sangka tu, pasal ingat dalam rumah dah. Dia main dalam rumah aja, keluar juga. Tak apalah, ni ada anak aku tengokkan kejap. Main, jadi anak saya panggil keluar, pergi main kejap dengan kucing tu. Jangan bagi dia sampai ke mana-mana. Tolong tengok sikit. Sampailah balik sahabat tu, dia keluar beli barang kejap. Dia balik, kemudian dia ambil kucing tu, bawa balik masuk. Selamat dia. Kalau hilang, banyak macam mana cerita. Banyak lah benda yang akan merunsingkan dia, menyusahkan hati dia. Tapi sebab ada jiran-jiran boleh tolong sepakat-sepakat. Seorang tolong, tak boleh tengok, ambil seorang lagi tolong tengok. Saya pun tak boleh nak tengok, saya panggil anak saya main kejap dengan kucing tu. Maknanya itu adalah satu bentuk kebahagiaan. Ada jiran yang boleh backup sikit-sikit. Seronoklah kita. Kan? Hari ni hari dia. Besok-besok entah ke hari kita ke apa, mana kita tahu. Hari ni kucing dia. Kan entah ke besok-besok anak kita ke, keluar ke mana-mana, entah dia ternampak ada apa-apa berlaku. Jadi jiran yang apabila dia pernah mendapat pertolongan jiran, maka dia dengan jiran pun akan lebih mudah untuk dia, lembut hati dia untuk bantu semula jiran-jiran yang lain. Biasanya macam tu. Orang akan tengok lah. Walau bagaimanapun tadi sebagaimana yang kita sebut, yang disebut oleh Saidina Hasan, orang biasanya dia mengharap kalau jiran baik baru dia baik. Itu pun tak kena juga. Dia tunggu dulu. Kalau jiran ni buat tak elok dengan aku akan buat tak elok dengan dia. Itu tak kena. Itu bukan jiran yang baik. Kerana takrifan jiran yang baik itu adalah bukan kaful adha, bukannya yang tak disakiti, tapi yang dia menanggung kesakitan. Kan itu ciri-ciri jiran yang baik. Memang cakap senang, tapi itulah akhlak yang diajarkan kepada kita. Baik. Itu dua perkara Maskanul wasi', yang pertama, wal jarus salih yang kedua, dan yang ketiga al-markabul hani. Yang ni saya rasa setiap daripada kita pun pasti tahulah. Iaitu markab ni kenderaan, tunggangan. Al-hani yang menenangkan, yang selesa. Al-markabul hani maknanya ada kenderaan yang selesa. Ini semua kan perihal dunia ni. Nabi sebut. Maknanya kita pun dalam hal duniawi pun kita mengharapkan ketenangan, kebahagiaan. Bukan perihal akhirat saja yang kita nak tenang. Kita nak tenang dunia akhirat. Tapi dunia kita ni akan dapat ketenangan apabila tiga ni dipermudahkan oleh Allah. Dapat rumah okey. Rumah pula jiran-jiran pun yang duduk sekeliling okey. Lepas tu kita pula dengan urusan kita ke sana kemari dengan tunggangan, maksudnya dengan kenderaan al-markabul hani. Tunggangan yang selesa, kenderaan yang selesa. Apa maksud kenderaan yang selesa tu? Yang menyelesakan kita. Maksudnya yang menjadikan kita ni tidak terlalu sibuk disebabkan dia. Kan? Dalam satu hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis ini ada disebut asyu'mu fi salasah. Kecelakaan itu ada pada tiga perkara kata Nabi. Salah satunya adalah kenderaan. Markab juga Nabi sebut. Pada perkara yang menjadi ketenangan, kebahagiaan, Nabi sebut salah satunya markab. Pada perkara yang celaka, asyu'mu pun Nabi sebut antara salah satunya adalah kenderaan. Memang kita kalau pakai kereta, jalan sikit 10 minit breakdown. Pening tak? Pening. Lebih banyak duduk di bengkel berbanding daripada duduk dengan kita lah. Sikit-sikit masuk bengkel, sikit-sikit masuk bengkel. Dah tak dapat nak pakai satu hal. Lepas tu duit pula kena keluar banyak. Tak selesai-selesai. Itu pun satu bentuk rezeki juga sebenarnya. Kenderaan yang kita pakai. Kalau beli, orang kata apa? Beli kereta baru lah, tak payah pening kepala. Sekarang tak boleh cakap juga. Ada orang beli kereta baru, 2 bulan dah masuk service center, part pun tak ada. Jadi buat pening kepala. Berapa ramai orang yang bukan saja pening kepala dengan kereta lama, tapi kereta baru pun pening kepala juga. Beli mahal-mahal kadang tu. 200,000, 300,000, kita bacalah artikel-artikel. Ada orang beli kereta 1 juta. Baru bawa sebulan dah kena towing. Kan entah tak tahu apa sebab, apa punca. Pening tak? Pening kepala. Lagi sakit hati. Bawa beli kereta sampai 1 juta pun kena towing juga. Kan orang bawa wira buruk beli 3,500. Tak pernah ada apa-apa masalah. Bawa sampai nak gugur enjin. Tengok elok je sampai dia ke sana kemari. Jadi tenang, ada perkara yang menenangkan. Jadi ini pun perkara subjektif.
Kan bukannya kereta yang kita kata mesti kereta yang mahal-mahal saja yang tak. Dia suatu perkara yang membahagiakan kehidupan kita, yang membantu kita kan. Dan yang dimaksudkan dengan al-markabul hani juga ya adalah kenderaan yang menyebabkan kita ni tawaduk. Maknanya rendah diri lah. Ada orang pakai kereta mahal-mahal, dia rasa riak, rasa takabur. Itu pun tak kena juga. Tapi bukan sebab kereta mahal atau murah yang menyebabkan orang jadi riak, tidak. Jangan kita letak satu kayu ukur pula. Orang ni pakai kereta mahal ni riak ni. Tak semestinya. Hatinya yang ketika mana dia naik kenderaan tadi tu, bagaimana hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menjadi penentu. Kan syukur kereta tak buat hal. Kita pun sampai ada di kalangan kita yang selalu sebut kan, kereta ni dia ada hati juga. Dia istilah dia macam tu. Kalau kita bercakap buruk-buruk dengan dia, satgi mesti buat hal. Sebenarnya itu adalah bentuk kecelakaan yang ada pada kenderaan itu sendiri. Hakikatnya dia boleh jadi menyenangkan kita dan dia boleh jadi menyusahkan kita. Dan kalau dia menyusahkan kita, perkara yang memang kita kena ambil masa banyak bagi pada dia, kan pening kepala lah dengan perkara itu, maka akan terlibat dengan perkara-perkara yang lain. Banyak keluar duit satu hal, bergaduh dengan bengkel satu hal lagi. Bergaduh dengan bengkel pun satu hal. Orang dapat komen yang tak jujur contohnya, kadang-kadang berlaku juga. Kita harapkan baik, tengok masalah lagi, tak jumpa jalan, tak jumpa ni, pening kepala. Akhirnya kita pun pening-pening jual, kan, jual murah-murah, dapat rezeki ke orang lain pula. Kereta murah-murah tu tiba-tiba dapat kat orang tu, kena tangan dia betul, elok pula kereta tu, dia pakai elok, time kena kat kita teruk, pening kepala nak layan. Dapat kat orang tu elok pula dia pakai. Sebab tu bila dapat kenderaan yang tak peningkan kepala kita, yang boleh khidmat kita, itu salah satu perkara sebenarnya yang kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Nampak simple je. Kita nak pergi masjid, kalau motor rosak, kan jenuh macam-macam hal. Jadi perkara itu adalah antara perkara yang menjadikan diri kita ini, maksudnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lagi, bab yang ke-65, babul jarisu, bab pada menyatakan jiran yang buruk. Tadi jiran yang baik, ni jiran yang buruk. Wa bihi ilahi qala hadatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ni hadis yang saya sebut tadi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, adalah di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk fi daril muqam, di akhirat. Nampak, aku berlindung denganmu daripada dapat jiran yang buruk di akhirat. Kenapa? Apa maksud jari su'? Jari su' maksud dia adalah sifat yang mengikuti, sifat buruk yang mengikuti. Jadi ini antara yang kita boleh ambil panduan daripada doa Nabi SAW. Kalau disakiti pun sementara di dunia sahaja. Mudah-mudahan kita dikurniakan kebaikan, diri kita sebagai jiran yang baik, dan dikurniakan jiran-jiran yang baik juga. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.